Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sidang hadirin Allah sekalian, pada malam ini bertemu lagi kita dalam slot jam 10 ini dalam rangka kita untuk membincangkan betul tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan puasa Ramadan dan solat tarawih 1441 Hijrah, yang mana malam semalam kita dah bincang tentang keutamaan puasa, dan pada hari ini dan juga semalam ni tentang nuzul Al-Quran, macam mana diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu. Jadi yang sahihnya betul, yang mana Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, itu sahih. Cuma masanya 17 Ramadan, ada yang kata betul Lailatul Qadar dan sebagainya, itu jadi khilaf-khilaf ulama. Tapi yang pastinya ia diturunkan pada bulan Ramadan. Dan ada riwayat lain menceritakan bahawa Al-Quran itu diturun sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia satu malam. Itu dipanggil Lailatul Qadar. Dan malam-malam yang seterusnya itu beransur-ansur daripada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan tajuk puasa Ramadan dan solat tarawih. Itu di sini, iaitu kita akan bincang tentang solat tarawih. Itu masyarakat kita ni banyak berbincang, banyak berbual. Tempat hampa nak buat berapa rakaat? Ada yang kata 8 rakaat, ada yang kata 20 rakaat. Bahkan lebih pun ada. Jadi mana satu yang betul? Dua-dua bolehkah? Ke ada salah satu yang betul? Jadi kita akan rujuk balik qala Allah qala Rasul. Bila terjadi satu yang bertembung dalam agama ini, balik pada qala Allah, apa yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran, kitabullah, dan juga apa yang Nabi kata, qala Rasul. Jadi baru kita tengok pula amalan para sahabat, tabi'i, tabi'i dan ada sebagainya. Okey, yang pertama, kalau kita tengok dalam paparan skrin ini, Rasulullah SAW ditanya bagaimana solat malam itu. Satu ketika ada sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, macam mana solat malam itu? Apa Nabi jawab? Masna masna. Faiza khifta subha fautir biwahid. Iaitu 2 rakaat. Solat malam ni macam mana? Sifat dia dua-dua, Nabi kata. Berapa solat malam? Dua-dua. Itu Nabi sebut. Maka apabila kamu khawatir masuk waktu subuh, berwitirlah dengan 1 rakaat. Jadi solat malam ni macam mana? Nabi dah declare kat kita, mudah saja. Solat malam dua-dua. Lagi tak masuk subuh, ada peluang kita buat solat malam itu. Jadi masa dia panjang. Bila masanya? Selepas Isya dan sebelum subuh. Itu solatul lail, solat malam. Ini kita bincang nanti. Jadi pada dalil ini jelas bahawa solat malam itu dua-dua. Berapa rakaat? Terpulang pada kita. Nak buat berapa rakaat pun sebenarnya. Sebab apa? Dalil ini umum. Dua-dua. Takut subuh, masuk waktu subuh, kita solat witir 1 rakaat. Jadi mungkin nanti mungkin dalam 2-3 minggu ke depan nanti kalau ada peluang lagi, saya akan hurai nanti solat witir macam mana, berapa rakaat, dan solat tahajud itu macam mana pula, ini solat malam ni macam mana, solat tarawih pula macam mana, kita bincang ini. Dia ada dia ada hubungan antara satu dengan lain. Ini hadis Bukhari. Kita pergi yang kedua. Contoh gambar ni, apa yang berlaku di masyarakat kita, di sekeliling kita ataupun di dunia kita ni, macam mana solat malam didirikan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamdah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, tuan-tuan dengar apa rakaat yang seterusnya imam ni baca? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
جاءك نصر الله والفتح جنات تجري من بسم الله حفظ مسبح حمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Okey, soalan dia tuan-tuan. Apa imam ni baca? Awal kita faham Al-Fatihah. Sebab apa? Waladdallin. Ujung tu. Tak awal tu tak tahu apa pun. Tak ketahuan juih orang panggil, orang paling kata. Kemudian rakaat kedua apa tu baca surah pun kalang kabut. Bangkit rakaat kedua pun sama. Yang hujung dengar kana tawwaba. Itu saja. Ini betul ke solat lagu ni? Tak, ini bukan solat yang Nabi bawa pada kita. Sebab solat Nabi ajak kita bacaan tartil, satu-satu, sepatah-sepatah. Bukan semayang kalut-kalut. Bukan kuantiti, tapi kualiti semayang. Kalau semayang macam ni, Tok-Maninah tak ada. Itu yang jadi fahuwa raddun, tertolak. Kita pergi yang kedua pula. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan kerana iman dan mencari pahala, maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man soma, dia ada dua. Dalil ni ada dua. Man soma, siapa yang berpuasa. Man qama, siapa yang bangun malam. Man qama kan Lailatul Qadar betul dari bulan Ramadan ni kan mencari pahala Allah, mencari redha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah hapus dosa kita yang lepas-lepas. Puasa kerana Allah, Allah buang dosa-dosa kita. Semayang bangkit malam kepada Allah Ta'ala, Allah buang dosa-dosa kita yang lalu. Itu janji Nabi bawa pada kita. Jadi jelas. Nah, bulan Ramadan ni, 14-21 ni, kita pegang betul-betul. Kejap-kejap, ikat betul-betul. Jangan tinggal satu malam pun solat untuk kita, tinggal solat tarawih ni. Jadi, jadikanlah kita umat yang beruntung pada bulan Ramadan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, macam mana solat tarawih di masjid di luar sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar tuan? Pening kita tuan. Bila tengok masyarakat ni, dunia macam-macam fail, macam-macam cara. Kalau diberi peluang lah pada kita ni, semuanya ikut suka kita, macam-macam. Kami duduk di Kangak, cara Kangak. Hampa duduk mana? Duduk Alok Kadih, cara Alok Kadih. Duduk mana pula? Duduk Kubang Pun, lagu Kubang Pun. Duduk mana? Di KL, lagu KL. Di Johor, di Melaka. Masing-masing buat cara masing-masing. Takkan tak boleh ikut. Kita cinta Nabi, benda baik. Tak tuan-tuan. Agama betul. Pertama mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tapi kedua ni, mesti itibak Rasul. Ikut Nabi. Macam mana Nabi ajak, macam mana Nabi buat, macam mana Nabi ibadah. Semayangnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Mesti ikut contoh Nabi. Di semayang ni, mesti ikut solat Nabi. Dari yang sebenarnya, Sallu kama ra'aitumuni sholli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Siapa yang semayang? Nabi SAW semayang. Jadi, kita pegang betul-betul. Macam mana nak semayang macam Nabi? Nabi dah meninggal lama dah, 1400 tahun lepas. Tak. Jangan risau, jangan takut. Sebab apa? Kita boleh dapat. Sebab apa? Sahabat tengok hadis pertama Nabi duduk macam mana. Berdiri tegak macam mana. Takbir macam mana. Sahabat ni tengok macam mana pula. Apa Nabi baca. Apa Nabi buat. Rukuknya, sujudnya. Semua dihimpun-himpun. Oh, macam tu Nabi semayang. Semua ada dalam hadis yang sahih. Jangan kita risau. Kita pergi yang kedua pula. Hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Man qama ma'al imam hatta yang sarif kutiba lahu qiyamun lailah. Barang siapa yang qiyamul lail bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Dalil ini daripada hadis Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan lain-lain. Hadis ini sahih. Apa dia tuan-tuan? Untuk tuan-tuan faham, kalau kita semayang bersama imam, solat tarawih daripada awal sampai habis, apa jadi? Dikira kita seolah-olah kita bangun sepanjang malam. Kita buat 8 ke, buat 20 ke, tapi syarat mesti ikut sampai habis imam. Imam semayang tarawih 2 rakaat, kita ikut. 4, 6, 8 contohnya. Witir 3, 11. Pun kita balik. Dikira satu malam penuh kita beribadah. Walaupun balik malam nanti, kan, balik rumah 3 pagi, 4 pagi, duduk lina, kukrah. Tapi dikira kita, pahala kita tu, qiyamul lail satu malam penuh. Syarat dia, mesti ikut imam daripada awal sampai habis. Tak boleh main celuk-celuk. Main semayang ni 4 rakaat, ikut Masjid Alwi. Naik motor pula, preh. Main masjid mana? Masjid Putra pula.
4 rakaat. Main celik-celik lagu tu tak dikira dalam dalil ni. Sebab dah mesti ikut pada imam yang sama daripada awal sampai habis. Tak kiralah nak buat 20 ke berapa ke, terpulang pada tuan-tuan. Sebab apa? Nak ambil ikatan pahala itu. Dalil sahih. Barang siapa yang qiyamul lail bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Subhanahu wa ta'ala, tuan. Maha besar Allah bagi kepada kita ni pahala yang berlipat ganda. Tapi kita yang tak ambil peluang-peluang mutiara-mutiara yang Allah bagi untuk kita perolehi daripada bulan Ramadan ini. Hadis sahih. Okey, yang seterusnya tuan-tuan. Gambar apa pula ni? Macam mana tuan-tuan? Kacau tuan. Semayang kepiah, songkok tinggi. Tu dia. Kalau tu imam duduk depan, kena belakang imam, terkejut, melatah sakan tuan-tuan. Jadi bukan lagu ni. Betul. Sunnahnya Nabi ajak kita tutup kepala. Yang kepiah pakai kepiah, yang serban lah, yang songkok lah. Sunnah Nabi ajak tutup kepala bila hendak semayang. Itu sunnah yang sahih. Cuma sampai lagu ni bukan sunnah ni. Ini bahkan yang hulu melampau dalam beragama. Kita pergi lagi. Okey, solat tarawih Nabi. Kita akan rujuk balik apakah dalil, apakah hujah Nabi semayang macam mana solat tarawih Nabi ni. Jadi kita tengok boleh apa yang Nabi tinggal kepada kita untuk kita ikuti, untuk kita hadam dalam kehidupan kita, amalkan dalam perbuatan seharian kita ini. Itu yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anhuma. Isteri Nabi besar menceritakan bahawa ia ditanya oleh Abu Salamah Abdul Rahman tentang qiyamul lail Nabi. Wahai Aisyah, cerita padaku macam mana Nabi buat qiyamul lail ni pada bulan Ramadan. Sahabat tanya pada isteri Nabi. Kemudian ia menjawab, sesungguhnya beliau tidak pernah menambah pada bulan Ramadan atau pada bulan lain lebih dari 11 rakaat. Hadis Bukhari dan Muslim. Nak beritahu kepada sahabat-sahabat semua ataupun sidang hadir di luar sana, apa dalil dia? Ni dalil dia. Aisyah sendiri semayang duduk dengan Nabi, bersama Nabi hidup seharian dia. Dilihat apa Nabi buat, apa Nabi ibadahnya, bangun tidurnya, bangkit malamnya, tahajudnya, sebagainya. Dilihat. Apa Aisyah beritahu kita? Sesungguhnya beliau tidak pernah menambah pada bulan Ramadan atau pada bulan lain lebih dari 11 rakaat. Ini dalil yang kita kata betul. Contohnya di Perlis ni kebanyakannya semayang 11 rakaat. Sebab apa? Dia ambil hujah ni. Sebab apa? Dalil sahih. Aisyah kata dalam bulan Ramadan ataupun luar bulan Ramadan tak lebih 11 rakaat. Itu kita ambil dalil yang kuat. Ustaz, kami pula yang kata 20 ni macam mana pula? Kita tengok saja apa cerita dia. Tapi dalil yang pertama ni ada dalil sahih. Di mana isteri Nabi kata bulan Ramadan ke luar bulan Ramadan ke, Nabi tak lebih pada 11 rakaat. Hadis Bukhari dan Muslim. Kita pergi yang kedua tuan. Gambar apa pula ni? Ini tarawih kilat sudah menjadi tradisi di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Blitar, Jawa Timur. Jika dihitung, jumlah rakaat sholat tarawih kilat ini sama dengan sholat tarawih pada umumnya, yaitu 23 rakaat termasuk sholat witir. Namun durasi sholat yang biasanya memakan waktu kurang lebih 1 jam menjadi lebih singkat, yaitu 7 menit saja. Apa yang kita lakukan ini tidak lepas dan tidak keluar dari ajaran Islam. Okey, tuan, saya pun tentang ni. Okey, kita tengok di sini, iaitu apa dia kata, depa solat tarawih ni 7 minit. Berapa rakaat? 20 rakaat 7 minit. Tu dia pecutan. Kalau kita tengok live ustaz kira ikhwan kita solat malam-malam tu kan, tartilnya kan, tertibnya sebagainya. Kalau main sini tak ada orang ikut dah. Sebab apa? Semayang lambat. Tapi kalau mereka ni semayang cepat. Nampak pasal nampak tu tulis tradisi solat tarawih 7 minit. Dia tak kata ibadah. Kalau kata ibadah, kami solat ni ibadah 7 minit. Kalau ibadah ni mesti tunjuk contoh Nabi. Tu ibadah namanya. Kalau tradisi, lama dah Tok Wan kami buat, Tok Nyang kami buat lama dah. Dia buat 5 minit, kami buat 7 minit. Dia buat 10 minit, kami peringkas 7 minit. Contoh. Nampak? Kita bukan nak kuantiti semayang, tapi kualiti semayang tu. Sebab tu Nabi semayang berapa rakaat? 11 rakaat. Di bulan puasa ataupun di luar bulan puasa. Sebab apa? Solat Nabi, ciri dia panjang-panjang. Berdiri Nabi, lama. Rukuk Nabi, sama lama macam berdiri. Sujud Nabi pun sama sekata-sekata. Itu dalil yang sahih. Bahkan Nabi pula baca adalah hadis yang sahih. Bacaan Nabi, sahabat ikut di belakang. Dia baca surah Al-Fatihah. Kemudian Nabi baca surah Al-Baqarah.
Surah yang panjang sekali. 289 ayat lebih kurang. Sahabat kata mungkin ayat 100, Nabi nak rukuk, Nabi sambung sampai habis. Yang kan dah habis dah. Diikut dengan surah Ali Imran, An-Nisa. 3 surah satu rakaat. Bayangkan berapa lama Nabi berdiri solat Nabi. Jadi kualiti sembahyang Nabi itu berbeza. Jadi kita tengok balik, yang kita buat lah ni jauh beza dengan apa yang Nabi bawa pada kita. Kita pergi lagi. Okey, solat tarawih sahabat-sahabat. Kita faham tadi, Nabi bulan puasa ataupun luar bulan puasa tak lebih 11 rakaat. Itu daripada Aisyah sebut. Kita pergi lagi yang kedua. Okey, yang pertama ni pecahan bab solat daripada sahabat 11 rakaat. Ada yang kata 11 tadi. Umar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Ubay bin Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma untuk solat 11 rakaat. Mereka membaca ratusan ayat sampai makmum bersandar pada tongkat kerana kelamaan dan selesai hampir subuh. Saya tadi sahabat-sahabat dulu ni bangkit malam buat lama. Bahkan kalau ikut masa tu sampai dekat sok tu, subuh tu. Itu solat para sahabat Nabi. Nabi sendiri para sahabat Nabi. Nampak? Dan mereka tersandar dengan tongkat. Bahkan duduk. Dan ada sahabat-sahabat yang bersandar dekat tiang-tiang yang ada. Boleh, tuan. Kalau kita panggil contohnya solat tarawih, nanti ikut PKP dah dibiarkan secara ni boleh sembahyang di masjid contohnya. Kan jangan marah imam yang duduk jadi imam tu. Imam tahfiz sebagainya. Apa tu imam ni sembahyang lama kan, 5 minit, 6 minit, 10 minit tak habis lagi kan. Tak. Sunnah Nabi. Sembahyang sunat tarawih ni memang lama-lama. Kalau imam sembahyang lama, biarkan imam sembahyang lama. Kita yang tak larat ni boleh duduk di tengah sembahyang. Kan, tengah sembahyang ni baca Al-Fatihah, baca surah, lenguh ni boleh duduk. Selagi agak kuat boleh bangkit balik. Sunnah Nabi boleh. Itu untuk solat sunat saja. Solat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak mesti berdiri. Itu solat wajib. Solat sunat kita boleh duduk di tengah-tengah sembahyang. Ustaz, takkan nak duduk kot. Malu dengan Pak Leh, Pak Cuh, Pak Mat ni. Umur 80, umur 70. Berdiri steady lah. Saya umur 30. Takkan nak duduk. Itu malu tak malu, itu kita punya. Kan? Kita punya pilihan. Kalau ikut tu, boleh kita duduk. Bangkit pula. Itu sunnah Nabi yang sahih. Jadi cerita dia, kalau boleh orang panggil hafiz, biar baca panjang, tak ada masalah. Tak larat, kita duduk. Larat, kita bangkit pula. Itu cara dia sebenarnya. Sebab apa? Para sahabat buat begitu. Demikian ini riwayat daripada Imam Malik. Dari Muhammad bin Yusuf. Dari Sa'id bin Yazid. Imam Sayuti. Imam Subhi menilaikan bahawa hadis ini sangat sahih. Syekh Albani juga menilaikan bahawa hadis ini sahih sekali. Itu. 11 rakaat memang sahih. Tapi mana-mana jalur pun sebut demikian. Itu yang pertama. Dalil yang kedua pula 13 rakaat. Main mana pula 13 rakaat ni? Ada dalil. Semua perawi dari Muhammad bin Yusuf mengatakan 9 rakaat. Yang tadi ni. Kecuali Muhammad bin Ishaq, dia berkata 13 rakaat. Hadis Ibn Nash. Akan tetapi hadis ini sesuai dengan hadis Aisyah yang menyatakan 11 rakaat. Hal ini boleh difahami bahawa termasuk dalam bilangan itu ialah 2 rakaat solat fajar atau 2 rakaat permulaan yang ringan atau 8 rakaat ditambah dengan 5 rakaat. Untuk malam tuan-tuan, solat malam ini 2-2. Takut subuh tutup dengan witir 1 rakaat pun boleh. Kalau buat 2-2-2, nak buat witir 3, jadi tambah 3. Boleh juga 2-2-2-2. Kita tambah witir 5. Witir ni ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Bahkan Nabi pernah buat 11 pun ada. Jadi witir ni ganjil. Sebab tu bila tengok balik nak kata 11 tu macam-macam cara. Mungkin Nabi buat 8 tarawih ditambah 3 witir, 11 juga. Mungkin Nabi buat 10 tarawih 1 witir, 11 juga. Yang jadi 13 ni macam mana? Mungkin Nabi buat 10 tarawih 3 witir, jadi 13. Mungkin Nabi buat 8 tarawih 5 witir, 13 juga. Nampak? Kiraan itu tak terkira sebenarnya. Jadi dia ikut kita. Tak boleh kita ikatkan benda tu, hang kena ikut aku, hang mesti ikut aku. Dah. Di sini ada keluasan dalam beragama untuk beribadat. Sebab apa? Dalil itu banyak. Kan? Itu kita ni. Kita pergi lagi. Okey. Dalil yang ketiga. 20 rakaat ditambah 1 atau 3 witir. Nampak? Kalau buat 20 rakaat, kalau tambah 1 witir, 21. Kalau 20 tarawih, tambah 3, 23. Atas kita nak pelbagaikan tentang witir itu. Apa dalilnya? Abdul Razak meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf dengan lafaz 21 rakaat. Sanad sahih. Memang ada riwayat sebut 21 rakaat. Al-Bahaki dalam As-Sunan Al-Firabi dalam As-Siyam meriwayatkan dari Jalul Yazid
bin Husyaifah dari Sa'id bin Yazid bahawa mereka pada zaman Umar, Sayyidina Umar itu ni, di bulan Ramadan solat tarawih 20 rakaat. Mereka membaca ratusan ayat dan bertumpu pada tongkat, duduk kat tongkat. Pada zaman Osman kerana terlalu lama berdiri. Setengah orang kata, Nabi buat sebelah, yang buat 20 ni bid'ah ni. Tak. Umar buat bid'ah tak? Tak buat bid'ah. Dia ambil dalil tadi. Solat malam dua-dua. Boleh jadi sampai 20 rakaat. Itu dalil dia. Jadi, bila kita faham agama ini, di situ perbezaannya. Boleh tak dua cara? Dua-dua cara boleh. 11 pun boleh, 13 pun boleh, 20 pun boleh, 21 pun boleh, 23 pun boleh. Ni hadis yang ketiga. Kita pergi lagi. Bila kita cek balik, kita banyak membaca, jalur-jalur yang ada ni, mazhab yang ada ni, rupanya bukan kata 11 saja, bukan 13 saja, bukan 20 saja, bahkan lebih. Pertama kita tengok sini. 11 rakaat, 8 tarawih tambah 3 witir. Riwayat Malik dan Sa'id bin Mansur. Ada, sahih. Yang kedua, 13 rakaat. 2 rakaat ringan, 8 dan 3 witir. Riwayat Ibn Nas dan Ibn Ishaq. Atau 8 tambah 3 tambah 2 pun boleh. Atau 8 tambah 5. Riwayat Muslim pun ada. Nampak kepelbagaian itu. Sebab apa beza dia? Tambah witir tadi. Mungkin 1, mungkin 3, mungkin 5, bahkan 7 pun boleh. Bahkan 9 pun boleh. Terpulang pada kita. Yang ketiga, 19 rakaat. 19 pun ada. 16 tambah 3. 21 rakaat. 20 tambah 1. Riwayat Abdul Razak. Yang mazhab Syafi'i dia pegang ni, dia buat di mata Malaysia ni, ini dalil dia. Ya, sahih. Boleh kita buat. 23 rakaat. 20 tambah 3. Riwayat Malik, Ibn Nash dan Al-Baihaqi. Demikian juga adalah mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Mubarak. Nampak? Sebab tu bila tengok ni, yang kita buat 20 ni banyak merata-rata tempat. Ni dalil dia. Jadi boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. 29 rakaat pun ada. Buat 28 tambah 1. 39 rakaat pun ada. 36 tambah 3. Mazhab Maliki. Atau 38 tambah 1. Jadi 39. 41 rakaat pun ada. Riwayat Ibn Nas. Kemudian 49 rakaat pun ada. Tanpa witir. Riwayat Al-Aswad bin Yazid. 34 rakaat tanpa witir di Basrah, Iraq. 24 rakaat tanpa witir Sa'id Al-Jubair. 16 rakaat tanpa witir. Nampak? Jalur dia banyak. Boleh kepelbagaian di situ. Jadi berapa rakaat nak buat sekarang ni? Terpulang pada kita. Ustaz, pening Ustaz. Tak mau buat terus lena, hukra. Jangan. Bangkitlah buat 2 rakaat pun tak ada masalah. 2 witir 1 pun gagah. Cuma buatlah banyak. Tarawih ni bukan main setiap bulan. Ramadan saja yang ada. Jadi kita buat. Habis Isyak boleh mula tarawih. Sampai bila? Sampai sebelum subuh. Itu masa yang panjang. Kita pergi lagi. Okey, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada ahlinya di hari kiamat. Macam mana ni? Kita tengok sini apakah dalil dia. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa akan bertanya, "Wahai Rabbku, aku akan menghalanginya dari makan dan syahwat. Maka berilah dia syafaat untukku kerana aku." Puasa akan kata kepada Allah, "Ya Allah, bagilah apa tu syafaat kepada dia. Kenapa? Aku dulu ni dia puasa, jaga makan minum, tak makan apa pun. Sebab apa? Dia pegang betul-betul tentang puasanya. Berilah syafaat kepada si fulan." Kemudian Al-Quran pun berkata juga, "Aku telah menghalanginya daripada tidur malam. Maka berilah dia syafaat kerana aku." Wahai Allah, ni Al-Quran ni rentor kita. Si pula bangkit tahajud 3 pagi, 4 pagi, bacakan Allah Ta'ala, semua orang tidur, ahli keluarga tidur, suami tidur, isteri tidur ataupun anak-anak tidur. Kita bangkit seorang-seorang, siapa tak tahu. Baca Al-Quran, selepas subuh baca lagi, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya sebagainya. Jadi semua tu jadi bukti pada kita. Jadi dua ini Al-Quran, yang mana puasa menjadi gerentor pada kita. Rasulullah SAW pun bersabda, maka keduanya akan memberi syafaat. Jadi dua benda ni bawa kita ke syurga nanti. Bukti kita, tarik kita, bukti kita, sebagai gerentor kita untuk kita masuk ke syurga. Hadis Ahmad. Okey, rugi. Siapa yang rugi, tuan-tuan? Alangkah ruginya orang yang tak membaca Al-Quran dan selalu beralasan tak punya masa untuk membaca Al-Quran. Buku-buku lain dibaca, tetapi Al-Quran tak dibaca. Rugi.
Hari-hari dengar musik tetapi Al-Quran tak dibaca. Rugi. Sibuk berniaga tak sempat baca Al-Quran. Rugi. Sibuk bekerja tak ada masa untuk baca Al-Quran. Rugi. Sibuk berpolitik tak pernah baca Al-Quran. Rugi. Pandai menyanyi, karaoke, dangdut, joget-joget, tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Pandai ilmu-ilmu akademik tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Boleh membaca Al-Quran tetapi tak nak membaca Al-Quran. Rugi. Tak tahu membaca Al-Quran dan tak nak belajar membaca Al-Quran. Rugi. 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 Rugi sekali. Rugi dunia dan akhirat. Itu kan rugi. Siapa yang rugi? Tepuk dada kita, tanyalah diri kita. Kita golongan macam mana? Yang pandai baca Quran tapi tak baca pun. Ataupun yang tak pandai baca Quran, tak mau belajar pun. Ataupun yang boleh baca Quran tapi tak mau luangkan masa untuk baca Quran. Semua ni rugi. Alasan kita saja. Tambah dengan PKP yang ada ni, kalau kita ambil peluang ni, masa yang ada yang banyak ni di rumah kita ni, boleh kita ruangkan masa kita, atok masa kita, jadualkan program ibadah kita. Kalau nak kata pakai jadi itu payah nak jadi. Kita kena atok masa kita, kena beri masa, ruangkan masa kita. Pukul berapa nak baca Quran, target hari ni nak baca berapa surah, berapa muka surat, berapa ayat sebagainya. Kita ada target kita. Jadi dengan target kita itu, kita akan capai. Kalau target pun tak ada, mustahil kita akan berjaya. Sebab itu jadi orang yang untung ni, dia akan kerja kuat lebih. Sebab kita hidup di dunia ni sementara. Bekalan akhirat itu pasti kekal selamanya. Jadi bawalah bekalan kita ni, pelbagai bekalan kita. Kita tak tahu di akhirat kita nanti bahan apa, bekalan mana yang bawa kita ke syurga. Mungkin pahala kita, mungkin puasa kita, mungkin sedekah kita, mungkin solat kita. Kita tak tahu yang mana satu. Mungkin semuanya, mungkin satu saja yang diterima oleh Allah. Tapi yang penting itu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ikut contoh Nabi-Nabi bawa kepada kita. Semua itu akan jadi untung-untung di dunia dan akhirat. Dunia untung, akhirat pasti lagi untung. Okey, kita pergi lagi. Saya nak ulang lagi sikit lagi tentang puasa kita ni rutab, tamar dan air. Sebab saya tengok ni banyak masyarakat kita ni bila tengok makan ni, dia pakai belasah ikut dan je. Makan ni. Apa Nabi ajak kita cara nak berbuka puasa? Apa sunnah Nabi ajak ketika berbuka puasa? Dari Anas bin Malik radhiyallahu ia berkata, dahulu Rasulullah SAW berbuka dengan kurma segar sebelum solat maghrib. Nabi zaman dulu ni dia makan kurma tamar. Tamar ni kurma yang muda, yang mana masih baru lagi. Dia bukan kurma kering yang kita makan lah ni. Kalau ada kurma rutab tu Nabi akan makan. Jika rutab kurma segar tiada, bila cari-cari kurma segar tiada, maka beliau selalu berbuka dengan tamar, kurma kering. Jika kurma tiada, beliau berbuka dengan meneguk air beberapa tegukan. Hadis Abu Daud Tirmizi dan ia berkata hadis hasan. Jadi sunnah Nabi ni apa Nabi bawa kepada kita. Kalau kita diberi pilihan, ada depan mata kita ni pinggan, ada cendol, ada ayam, ada karipap, ada murtabak, nasi Arab lagi, nasi kambing lagi, macam-macam depan kita ni. Jadi ada buah kurma sebagainya ni. Apa sunnah Nabi bawa? Ambil buah kurma dulu. Kalau kurma tu rutab, yang warna kuning-kuning tu, yang masih baru lagi, yang warna kuning ataupun warna merah tu, itu Nabi suka. Apa-apa tu. Manis-manis kelat tu. Ambil yang tu dulu. Kalau yang tu tak ada, pun Nabi ambil kurma kering yang biasa. Kalau kurma pun tak ada, bawa ambil gelas ayak, teguk ayak. Walaupun ayak kosong, minumlah, tak ada masalah. Kalau nak balun apa pun, makanlah. Ikut tuan-tuan. Jadi, kita mula dengan sunnah Nabi. Semoga mendapat keberkahannya. Okey, yang kedua. Saya sedang berpuasa. Bila mai kita puasa ni, macam-macam ujian berlaku. Pagi, petang, siang, malam, lepas satu-satu. Ustaz, lepas satu jadi pula, tadi kena dah ni, kena ni pula. Kita mengadu, kita kadang kita mengata ataupun kita mengurut tentang apa yang jadi seharian kita ni. Sabar. Sebab apa? Ada satu dalil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila ketika seseorang dari kalian sedang berpuasa, kalau kita antara kita ni sedang berpuasa,
maka janganlah mengucapkan perkataan yang kotor, keji. Jangan mengumpat, jangan maki hamun orang, jangan mencela, jangan sebagainya. Hindarkan kata-kata yang dusta ataupun yang sia-sia. Apabila seseorang ada yang mencelanya, tiba-tiba kita ni duduk elok-elok ni, angin tak ada, ribut tak ada, orang main kutuk kita, cari pasal kita. Apa Nabi ajak kita? Atau berbuat jahil terhadapnya. Maka ucapkanlah, saya sedang berpuasa. Inni shaim. Saya berpuasa. Habaq tu kat dia. Ni tak, kita ni pantau orang bagi kita, kita balas balik. 5 patah dia bagi, 10 patah balas balik. Bukan lagu tu. Sabar. Bila main ujian ni macam-macam. Puasa ni diuji. Sebab tu puasa ni, Ramadan dia panas, dia jadi cengeng sikit, macam-macam. Sebab apa? Diuji kita. Sebab apa? Suasana itu penuh dengan kesabaran. Itu yang membezakan kita dengan orang lain. Muttafaqun alaih. Iaitu Bukhari dan Muslim. Okey. Yang lain pula, Allah memberinya makan. Macam mana ni? Nak faham ayat ni? Kita tengah duduk main-main kerja. Ada ayat sebotol tu kita pergi langgar. Terlanggar. Allah terlupa puasa ni. Dan kan dah langgar sebotol dah. Apa Nabi ajak kita? Iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi SAW, beliau telah bersabda, apabila salah seorang dari kalian lupa sehingga ia makan dan minum, sedangkan dia berpuasa, Allah terlupa. Tadi bangkit-bangkit pagi, kena pula baru puasa hari ni. Katalah sehari baru puasa, tak biasa lagi. Buka-buka balik pergi dapur, kari pak sedap ni, murtabak sedap ni. Makan 4-5 teguk, 4-5 ni, Allah terlupa ni puasa. Buat macam mana? Apa Nabi ajak kita? Kalau kita sedang berpuasa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Tinggal benda tadi, luah yang benda termulut tu, yang benda dah tertelan, biarkan rezeki kita. Sebab apa? Nabi suruh kita sambung balik puasa. Sesungguhnya Allah yang telah memberikannya makan dan minum. Allah bagi rezeki kat dia. Terminum 5 gelas. Kenyang kat dia. Rezeki kita hari tu. Nasi makan sepinggan. Siap tambah lagi 2 pinggan. Contohnya, rezeki kita hari tu. Jangan pula esok tu buat lupa. Buat lupa esok, itu yang jadi haram. Itu jadi tak sah puasa kita ataupun batal puasa. Jadi kalau kita terlupa betul, apa jadi? Teruskan berpuasa. Yang tadi komok-komok hilangkan. Benda makanan kita ke mulut, yang mana yang termakan tadi, itu halal. Allah bagi kita rezeki kita makan ataupun kita minum. Hadis muttafaqun alaih. Okey. Berjunub dan berpuasa. Semalam pun saya sentuh benda ni. Macam mana? Dari Aisyah radhiyallahu telah berkata, Rasulullah SAW pernah kesiangan solat subuh. Bila main subuh ni dah main lewat dah. Beliau dalam keadaan junub kerana berhubungan intim, hubungan badan bersama isteri dia. Dia dalam keadaan mandi berhadas besar. Kemudian beliau mandi dan meneruskan puasanya. Apa jadi? Kukuklah terjadi kepada tuan-tuan. 2-3 pagi itu bersama suami isteri sebagainya. Kemudian bila main azan bangkit, subuh dah. Allah abang, bangkit pukul 6.30 ni. Macam mana ni? Nak puasa tak puasa? Kita tak makan apa lagi kan? Terus kita berpuasa. Macam mana? Sebelum tu kita mandi dulu. Mandi ketika subuh tu, 6.30 tu mandi, kita solat subuh. Kemudian baru kita sambung balik puasa kita. Tak batal puasa. Sebab apa? Yang kita buat hubungan badan tu di luar bulan puasa tadi, sebelum subuh tadi. Cuma tak mandi saja. Boleh mandi antara subuh tadi. Cuma ada setengah orang tu dia buat apa? Dia tidur tu sebelah pagi, subuh tak sembahyang nak puasa. Itu yang jadi tak sahnya puasa itu ataupun makruh dan sebagainya. Sebab apa? Sunnah Nabi pernah jadi lagu tu. Apa Nabi buat? Nabi mandi di awal pagi itu, terus berpuasa. Sembahyang subuh, terus berpuasa. Tak ada masalah. Dibolehkan. Muttafaqun alaih. Puasa merupakan perisai bagi seorang Muslim. Apa dalil dia? Perisai, benteng kita. Wahai kalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Kalau kita mampu menikah, nikahlah kita. Kerana menikah dapat lebih menundukkan pandangan. Dengan menikah ni dapat tunduk pandangan kita. Dan lebih menjaga kehormatan. Dengan nikah ni boleh tunduk pandangan kita, boleh jaga kehormatan kita. Itu dia fungsi nikah. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa. Kalau nak menikah pun tak mampu lagi, mungkin tak cukup lagi, tak ada rezeki lagi, tak sampai jodoh sebagainya lagi, maka perbanyakkanlah berpuasa. Kerana puasa adalah penjaga baginya. Sebab dengan puasa ni, kita akan jaga mulut kita, mata kita, tangan kita, ibadah kita. Kita akan pedar betul-betul. Sebab apa? Tak mau jadi rugi sia-sia. Jadi, jagalah dengan diri ni banyak kena berpuasa. Yang menikah, puasa. Yang mana tak menikah pun sama, puasa.
Itu menjaga kehormatan kita. Okey. Pahala orang puasa tidak terbatas. Macam mana pula pahala orang puasa ni tak ada limit, tak terbatas. Dia tak ada unlimited. Kalau kita beli pelan internet pun B ke A ke C ke not unlimited. Sebab apa? Boleh akses laju tanpa had. Pahala puasa pun sama juga. Dia unlimited, tidak terbatas. Sebab apa? Ni dalil dia. Semua amalan Bani Adam akan dilipat gandakan. Ibadah Bani Adam ni, anak Adam ni dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Dan 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Ibadah lain Allah akan bagi lipat ganda. Semayang di rumah 2, pahala lebih kurang. Semayang di masjid 27 pahala, 25 pahala. Semayang jenazah yang kata satu qirat, satu bukit Uhud. Simpan jenazah sampai ke liang lahat dapat 2 qirat. Allah beritahu dengan jelas. Pahala yang banyak yang bila kita buat ni dilipat ganda-gandakan. Sedekah 1 kena sampai 10, sampai 700 bahkan lebih. Tapi dalam bab puasa ni Allah kata apa? Puasa ini aku saja yang akan balas pahala dia. Unlimited. Ia meninggalkan syahwat dan makannya kerana aku, kerana Allah. Maka aku akan membalasnya. Jadi Allah akan balas pahala orang puasa ni. Kan? Kita boleh kata, saya puasa. Orang tahu kata dia puasa, tapi balik rumah sekali lagi, kena nasi ganja, apuh sekali lagi. 2 bungkus, kenyang. Siapa pun tak tahu. Kena ayak, nera pula. 2 bungkus, siapa pun tak tahu. Tapi bila mai time buka puasa, buat letih, buat lengan, buat laih. Jadi, Allah yang maha mengetahui. Sebab tu puasa ini, hak Allah bagi pahala itu. Sebab itu milik Allah sendiri. Dan bagi orang yang berpuasa, mempunyai 2 kebaikan dan kegembiraan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Orang puasa ni bila seronok, time makan lah. Sedapnya banyak ni, tu dia penuh meja. Dia seronok time buka. Dan kegembiraan yang hakiki tu, jumpa Allah. Kita puasa, kita semayang, kita zakat, semua lah ni, tak nampak Allah pun. Tapi bila akhirat nanti, kita nampak Allah. Kita persembahkan ibadah kita. Sangat kita seronok pada hari itu. Benar-benar, mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada haruman mis ataupun haruman kasturi. Itu mulut orang yang berpuasa. Yang tuan-tuan pergi kat kawan tuan-tuan buat lagi. Pergi kat Shan ke, pergi kat Zul ke. Ha. Aku puasa ni. Orang kata busuk no. Nabi kata bau kalah minyak wangi ni. Tak, bukan. Kat dunia ni bau busuk. Pilah ha kat siapa pun. Semua busuk. Tapi di sisi Allah itu sangat wangi. Dia punya bauannya. Hadis Muslim. Sahih tuan-tuan. Okey, sikit lagi. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada bau mis yang tadi saya sebut tadi. Semua ini sama tadi. Okey, saya lagi. Okey, last sekali tuan-tuan. Orang yang celaka di bulan Ramadan. Tadi kita sebut orang yang beruntung. Beruntungnya bulan puasa ni. Jangan lupa ada di bulan Ramadan ni orang yang celaka. Siapa yang celaka di bulan Ramadan ni? Sama-sama kita tengok video ini, kita muhasabah balik. Adakah kita ni tergolong pada orang yang celaka di bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar. Bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Bulan yang menyebabkan dosa-dosa manusia dihancurkan. Sehingga celaka seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dosanya belum terampuni. Kenapa bisa demikian? Okey, pertama sekali apa dia? Celaka orang yang mana sepatutnya bulan Ramadan, dosa dia hari itu banyak. Bertimbun-timbun, bergunung-gunung. Masuk bulan Ramadan, dia boleh kurang, boleh buang dosa dia. Bahkan jadi kosong, pahala banyak. Tapi tak, apa jadi? Pahala sebenarnya banyak dah. Dosa banyak dah. Bila main Ramadan, dosa tu tak kurang sikit pun. Pahala pun tak bertambah pun. Jadi, orang lagu ni sangat celaka di sisi Allah. Apa dia punya cerita dia? Karena dia tidak menganggap Ramadan bulan yang istimewa. Dia anggap bulan Ramadan adalah bulan mencicipi makanan. Bahkan mereka hanya isinya dengan tidur saja, dengan berdalih tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ini keliru. Nampak? Setengah kita ni kata puasa itu keliru. Kan? Alah, tidak banyak tak apa, pahala puasa Ramadan ni. Tak. Dalil sahih tak sebut pun, so banyak tidur. Kan? Kemudian bulan Ramadan ni,
Yang kata kita ni, oh nak makan apa esok ni? Kan? Dah kena dah kebab. Lusa nak kena pula ayam golek. Tulat pula nak kena apa pula? Duk atok makanan tu. Tak salah atok. Pilah itu hak tuan-tuan. Duit tuan-tuan, pilah beli nak makan. Kulu washrabu. Wala tufshifu. Tapi ibadah ni, masa tu. Ramadan kita tahun ni. Tak mungkin kita akan jumpa pada tahun depan. Tahun lepas, berapa ramai kawan kita yang ada meninggal tahun ni. Yang mana yang ayah kita, mak kita dulu puasa sekali. Adik kita yang pergi menemui ilahi sebagainya. Dan kita belum bulan ni, tahun ni, puasa kita berbeza, PKP dalam keadaan darurat. Yang keadaan kita COVID-19 ni melanda kita berbeza. Jadi semua itu tak sama. Jadi peluang yang ada ni, kita rembat. Kita ambil peluang itu sebaik mungkin. Kita pergi lagi. Lalu yang benar hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki mimbar dan mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, engkau mengaminkan apa ya Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tersungkur hidung seseorang yang lahir dalam keadaan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup, tetapi tidak menyebabkan masuk surga, maka Nabi pun mengucapkan amin. Nampak apa jadi? Malaikat sebut celakalah. Yang mana orang yang ada mak ayah dia, kedua ibu bapa dia ni, sepatutnya dia ambil peluang. Berbakti pada mak ayah, pergi ziarah, pergi ambil peluang. Dulu dia penjaga kita, 3-4 beranak kita, adik-adik kakak kita, 5-6 orang, 10 orang. Mak ayah boleh jaga kita 10 orang anak-anak. Tapi kita nak jaga mak ayah 2 orang ni, sangat kita tak tentu lagi. Yang boleh kita nak jaga mereka tu. Jadi peluang yang ada mak ayah ni boleh kita bawa kita ke syurga. Tapi tak. Yang mana ada mak ayah ni penyebab kita masuk neraka pula. Bahkan kita buang, kita tolak mereka ni. Kita hiraukan mereka. Orang lagu ni celaka. Nabi sebab apa? Amin. Itu yang pertama. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya Jibril mengatakan tersungkur hidung seseorang. Orang yang masuk padanya bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosanya belum terampuni, maka Nabi pun mengucapkan amin. Golongan kedua ni malaikat Jibril kata apa? Celakalah orang yang mana? Masuk Ramadan tak ada apa perubahan pada diri dia. Dulu cengeng, dulu bengih, dulu loklak. Masuk Ramadan, loklak sama juga. Tak ada nak kata jaga mulut lah, jaga perkataan lah, jadi penderma ke, jadi baik ke, penyengap ke apa ke, tingkatkan ibadah. Tak ada pun. Orang lagu ni celaka. Bila Nabi dengar lagu tu, Nabi sebut amin. Kita tak mau orang lagu ni. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengatakan bahwasanya Jibril mengucapkan tersungkur hidung seseorang yang disebut namamu wahai Muhammad, tetapi dia tidak mau bersalawat kepadamu. Maka Nabi pun mengucapkan amin. Jadi 3 jenis golongan ni. Pertama, bila ada mak ayah, dia tak gunakan peluang yang ada pada mak ayah mereka ni masih hidup ni untuk berbakti kepada mereka. Orang lagu ni celaka. Nabi sebut amin. Kedua tadi, mai Ramadan. Dia buat lega, buat tak tahu, buat doa je. Bahkan sama, bahkan melampau lagi pada bulan-bulan yang lain. Orang lagu ni celaka. Nabi sebut amin. Yang ketiga pula tadi, macam mana? Iaitu bila disebut tentang Nabi SAW, salawat. Kita tak sebut balas balik pun sallallahu alaihi wasallam. Ini pun celaka Nabi sebut amin. Jadi 3 golongan ini kita tak mau ada dalam diri kita. Sepanjang Ramadan ini ataupun di luar bulan Ramadan, sama. Kita hendak jadi kita orang yang beruntung menggunakan peluang yang ada ni. Jadi kan Ramadan kita tahun ni, Ramadan yang terakhir. Baki lagi lebih kurang 19 hari yang ada ataupun 18 hari yang ada ni, apa rangka kita, plan kita atau strategi kita. Mudah-mudahan kita mendapat rahmatan daripada Allah, mendapat keredaan Allah. Dan kita mai 10 terakhir nanti ni, kita akan pecut sebaik-baik mungkin. Yang mana kita akan mencari Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Itu hari-hari ganjil, kita cari nanti. Jadi kalau ada masa yang lapang nanti, ada pertemuan yang akan datang, kita akan bincang tentang Lailatul Qadar macam mana nak cari Lailatul Qadar, apakah dalilnya, apa biar kita nak sebut, apa amalan yang kita nak buat pada malam Lailatul Qadar. Ini semua tu ada Nabi beritahu kepada kita dengan jelas. Semuanya balik pada qala Allah, qala Rasul. Jadi saya ulang kaji balik, tajuk kita hari ini berkaitan dengan Ramadan dan solat tarawih. Berapa rakaat nak buat? 11 Nabi buat. 13 pun Nabi buat. Sahabat 20 pun Nabi pernah buat. 23 pun ada. 40 pun ada. 39 pun ada. 42 pun ada. Pelbagai cara. Sebab apa? Dalil yang khususnya, yang umumnya, solat malam itu dua-dua. Takut subuh, solatlah witir 1 rakaat. Jadi, berapa pembahagian solat tarawih malam ni,
qiyamul malam ini 22. Itu secara asasnya. Cuma bagi tempat yang nak ambil sebelah itu, dia ambil dalil yang awal tadi. Aisyah kata apa? Solat Nabi di bulan puasa ataupun di luar bulan puasa tak lebih 11 rakaat. Sahabat pula kata 13 rakaat. Aku tengok Nabi semayang. Ya mungkin. Di rumah tadi Aisyah lihat 11. Tapi di luar tu, di masjid atau di sebagainya, Nabi buat 13 pun boleh jadi. Yang sedang rumah buat 20 rakaat, betul tak? Ya, sunnah Nabi juga. Dia menghidupkan sunnah Nabi buat. Hidupkan apa tu solat malam. 2. Yang jadi panjang pendek itu terpulang pada kita. Kalau solat 13 rakaat, 11 rakaat, kita buat solat benda yang lama sikit. Kalau kita buat solat 20 rakaat, kita buat solat yang pendek-pendek. 2. Jadi tak ada isu di sini. Jadi sama-sama kita ambil pengajaran, iktibar bahawa bangkit malam. Buatlah, hidupkanlah qiyamul lail, solat malam itu. Dan kita jangan lupa tutup solat malam kita dengan witir. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, bahkan 9 rakaat Nabi pernah buat. Dan wallahualam, saya harap bahawa kuliah pada hari ini memberi pencerahan kepada sahabat-sahabat di luar sana tentang macam manakah kafiat-kafiat yang berlaku tentang solat tarawih. InsyaAllah. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.